Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, amannya dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dan inayahnya serta kudratnya dan iradanya kita dapat sama-sama bagi meneruskan pengajian kita di dalam kitab hadis Pak kita. Dalam hadis yang ke-21, hadis yang ke-21. Saya rasa tuan-tuan ingatlah pada hadis 21 tadi. Nah, mengaji ingat dah. Sambungan dianya di dalam kita bincang pada bab ini dalam bab istiqamah. Sambungan dia. Seorang ulama tasawuf yang amat terkenal, yaitu Abul Qasim Al-Qushairi pernah berkata, barang siapa tidak lurus ni makna tidak istiqamah dalam halnya, sia-sialah usahanya, rugilah tenaganya. Tidak istiqamah, rugi dalam ibadah. Kalau ibadah tak istiqamah, macam ibadah orang dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan bukan main, dengan baca Qurannya, dengan semaya sunatnya, dengan semaya tarawihnya, lalu tak ada. Tinggal tu imam, tu bilal, tu siap, tu mudik. Itu yang ada. Nah, dulu apa dia? Mudik ke boleh tuan? Tak kira lah. Asal tu je. Nah, dulu setiap satu Ramadan satu juzuk. Lagi berapa Syawal? 15 Syawal. Kali berapa juzuk? Tak ada juzuk lagi. 15 kot. Tak ada apa lagi. Tak istiqamah. Sebab tu Allah minta kita sembahyang biar ikhlas. Bukan banyak. Bukan Tuhan minta kita sembahyang banyak, tapi Tuhan minta kita sembahyang istiqamah. Kita buat istiqamah, biar sedikit asal istiqamah daripada banyak kita tak langsung. Jadi mana macam contoh kalau orang buat ibadah pada bulan Ramadan, ibadah Ramadan je lah, bukan ibadah kerana Allah SWT. Gitu. Jadi mana rugi usaha dia, pahala tak ada, rangka habis itu je lah. Supaya Nabi sebut dalam bulan puasa tu, kami saim laisa lahu nisyan illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak ada apa-apa daripada puasa mereka kecuali lapar dan dahaga. Sebab tu kita nak tengok orang yang istiqamah ni, amalan dia ialah bila dia buat sesuatu amalan dia bertambah. Amalan dia bertambah. Dan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia rasa takut ke Tuhan. Ikut perintah Allah, takut ke Tuhan. Dan dia menjauhi diri dia daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang istiqamah. Mereka konsisten dalam melakukan konsisten itu istiqamah hari. Maknanya bahawa mereka sentiasa melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikut ilmu dia. Mengikut ilmu. Ada orang buat ibadah ni kadang-kadang tidak mengikut ilmu. Dia mengikut sedap dia. Ketika dia sedap. Supaya ada orang ni dia kata saya ni tak nak pergi ke masjid, saya nak duduk rumah ni.
Saya nak semayang di rumah. Kalau saya pergi ke masjid kan nanti macam-macam cerita lah fitnah ni lah. Tu imam pula aku tak suka. Dia pun semayang di rumah. Dia semayang di rumah. Padahal dia biasa pergi ke masjid. Mana orang tu semayang di rumah tu orang tak istiqamah. Tak semayang berjemaah. Sedangkan sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi nya ialah semayang dalam masjid orang lelaki. Ada. Tapi ada orang sebut kalau saya tak nak keluar daripada rumah, saya nak semayang di rumah saja. Sebab dosa, keluar rumah ni dosa. Dia duduk rumah, relax. Memang tak campur dengan orang betul. Tapi isap rokok, dosa itu. Ada. Dia duduk relax je. Tak campur dengan orang. Habis kotak rokok dan dia. Dosa. Dia semayang di rumah dengan azan berkumandang. Tapi dia tak disemayang. Dia tak pergi kerana memang dia ada kemampuan untuk pergi, tapi kerana dia takut benda-benda yang dia rasa takut, maka dia dikira berdosa. Jadi orang yang melakukan itu orang yang tidak istiqamah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saddidu wa qaribu, adalah membetulkan dan mendekatkan, menyesuaikan. Saddidu wa qaribu, hendaklah membetulkan amalan-amalan kita dan dekatkan, menyesuaikan ibadat kita yang kita lakukan itu biarlah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, aku kata tuan kita, membetulkan atau menetapkan sesuatu menurut jalannya, tetap sebagaimana yang telah ditentukan serta kena pula pada sesuatu yang dimaksudkan, iaitu hakikat istiqamah yang diterangkan pada hadis yang kita baca ini. Sementara itu para ulama yang menjelaskan bahawa arti istiqamah ialah berusaha membetulkan segala perkataan, perbuatan dan tujuan ke arah yang dimaksudkan, iaitu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut namanya baru istiqamah itu. Dalam ibadah yang kita lakukan, kita buat ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Baru Tuhan terima ibadah kita. Ramai orang buat ibadah tuan-tuan. Ramai orang buat ibadah, semua tuan-tuan, ramai orang mengaji, tapi yang marinya tidur. Start tu baru bismillah dia tidur, sampai wassalam baru dia bangun. Kebarang tu. Tapi sekurang-kurangnya dia tidur tu dalam majlis ilmu lah. Maknanya tuan-tuan yang disebut dalam kitab lagi sama seperti orang yang melepaskan anak panah untuk menuju tepat pada sasarannya. Maknanya istiqamah ni kita tuju pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak perintahkan kita melakukan ibadat melainkan untuk mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita tanya perbuatan kita, amalan kita pada bulan Ramadan bawah itu, yang kita tengok hebat, kadang-kadang hebat orang semayang sunat tak betul-betul. Ada orang tu dia semayang belakang tu imam, pakai sokok tinggi, sengit kiri, keris dua di belakang. Lalu tak ada di masjid lah. Tak ada lah. Kenapa? Tinggal tu imam tua tu je lah. Dulu bukan main depan. Kita nak masuk pun susah. Ada sebab keris dia tu panjang sangat. Kenapa? Tapi lalu tak ada. Jadi ada orang beribadat setahun sekali. Ada orang ibadat ikut bulan, ada orang ibadat ikut minggu, ada orang ibadat ikut hari, ada ikut masa-masa waktu. Inilah masalah tak istiqamah. Tak tuju ibadat yang kita buat itu tidak tujukan hanya kepada Allah. Bila kita tuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kira. Dan kita ada ilmu. Bukan ilmu tu hanya istiqamah dalam ibadah-ibadah ini, bukan hanya duduk dalam masjid. Kita buat apapun dikira sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan duduk di pejabat, tuan-tuan buat kerja. Apalah kerja tuan-tuan? Kerja aku tak tahu kerja tuan-tuan. Kerja apa kerja tuan-tuan? Ibadah oleh Allah Subhanahu. Jangan duduk berwasat dengan amal juga. Jangan duduk buat kerja-kerja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita ada ilmu, kita tahu dosa, kita tahu pahala, kita tahu syurga, kita tahu neraka. Kita buat sesuatu yang kita buat itu ada pahalanya. Walaupun sikit. Walaupun sikit. Sebab tu jangan kecil hati sangat rasa Allah ustaz saya ruginya dulu kalau jadi ustaz kan. Tak payah. Tuan-tuan tak payah jadi ustaz. Kita dia jadi orang yang saleh. Kalau tuan-tuan semua ustaz susah pula aku nak mengajar. Semua ustaz lah.
Ustaz Din, Ustaz Lek, Ustaz Sa'ad, payah. Dia berustaz lagi sama ustaz, susah juga deh. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam ibadah biar kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Mati walau sesaat. Benda yang kita tak jangka bila datang. Nah, kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah ni tuan-tuan, mati kita kerana Allah, bukan mati dalam masjid. Bukan nak mati dalam sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut secara tuan-tuan mudah faham. Tak semestinya mati dalam sujud itu mati baik. Tak semestinya mati dalam masjid itu mati baik. Tetapi mati yang baik adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau begitu orang mati tengah jalan, Pak Haji bawa balik masjid, mati tengah jalan kena langgar, itu mati tak betul, tak ada. Tapi dia mungkin mati dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita supaya kita ni sentiasa zikir, wirid, takbir, tahmid, tahlil, takbir. Walau apapun keadaan kita atas dunia ni, tarah mana kita atas dunia ni, pegawai sah, pegawai kanan, pegawai kiri, pegawai tengah, pegawai depan, pakak sah yang kita. Tetapi kita tetap adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di saat-saat mari fitnah kematian, ada saat tu baru kita boleh mengucap la ilaha illallah. Tengok macam sahabat kita masa pilihan raya di Sungai Besar lagi semayang subuh, pop langgar lagi ni. Oh apa lagi tu akhir kalimah dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cantik. Nah, itu kita tak tahu mati di mana-mana. Macam saya ni mati di Madinah. Macam tuan-tuan ni mati sini je lah. Nah, orang mati di Madinah ni syafaat Nabi jangan main-main. Nah, mati di Madinah, mati di Mekah syafaat Nabi. Tapi tidaklah kata mati di Malaysia ni tidak syafaat Nabi. Mati di Malaysia ni pun kalau tuan-tuan berakhir dengan kalimah baik, husnul khatimah, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang yang dapat syafaat Nabi ni, nak dapat kelebihan Nabi ni, sentiasa menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci Nabi, menghina Nabi, tak ikut sunnah Nabi, dia tak dapat syafaat Nabi. Supaya Allah sebut inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, Allah akan kurniakan telaga Kausar kepada orang-orang yang beriman pada Allah. Siapa yang buat ni? Orang yang beriman tu siapa? Pertama orang sembahyang, fashalli li rabbika. Sembahyang kerana Tuhan engkau. Sembahyang kerana Allah. Bukan sembahyang kerana Ramadan, bukan sembahyang kerana duduk saja, bukan sembahyang kerana sehat. Masa sakit tak sembahyang. Ramai tuan-tuan, saya duduk di hospital dulu, saya pergi merawat hospital. Kadang-kadang kita tanya, sembahyang pun duduk. Nak sembahyang macam mana, orang duduk hospital, tak boleh nak bangun. Lah isteri kau dah tolong ambil sembahyang. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan duduk di hospital. Kaki tuan-tuan gantung, tangan gantung, duduk gitu, dua-dua. Otot boleh. Ingat, kena orang mari. Kalau tanya sembahyang, kata, nak sembahyang mana tangan gantung, sudah. Nah, kata tak kena tuan-tuan mati saat mati lagu mana. Tuan-tuan akal ingat. Tangan gantung, kaki gantung. Sembahyang tu. Isteri pula tak boleh ambil sembahyang. Duk main, batal wudu. Nah, tunggu anak kerja. Dah, anak ni tuan-tuan. Kita boleh jaga dia tak boleh jaga kita. Nah, dia boleh jaga pagi, lepas tu dia pergi kerja, telefon hari-hari petang baru dia balik. Isteri tu hari-hari dengan kita. Ajar isteri bagaimana nak mengambil air sembahyang kepada suami yang sakit. Tadi tuan-tuan ada main pakai, tak boleh isteri, kalau isteri sentuh suami batal. Sudah, tak sembahyang suami. Kalau mati saat tu, mati dalam keadaan tak sembahyang. Tu haji, tu lepas. JK surau, pengurusi surau JKA. Dia bukan JKA ni, JKA lain. Tak lagi dah naskah. Lagi mesti orang naskah. Jangan tuan-tuan, ada satu masjid pakai guru KPI tu. Siapa yang tak pergi banyak dalam setahun, dipecat. Termasuk aku. Hebat masjid tu. Nah, kita tak pergi bukan sebab kita nak relak-relak romo apa. Kita pergi ada kerja lain. Tapi kita ganti. Tapi kena pecat pun. Jangan main-main. Hebat masjid tu.
Tapi yang memecat tu pun tak ada dalam masjid juga. Biasa. Kena pecat. Nah, saya tak apalah. Tak apalah macam mana dia nak pecat. Macam mana dah KPI kita tak molek ni. Dia pakai KPI. Ustaz, saya mengaji nak mengajar dia tak cakap KPI. Nah, bila mengajar baru ada KPI. Mana mungkin dia pakai KPI, gabriyo KPI aku tak tahu. Balik pada cerita kita balik. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak istiqamah. Lepas tu tuan-tuan tanya isteri, balik tanya isteri, sayang, kalau abang sakit esok, abang di hospital, sayang boleh tak ambil semayang? Tanya. Ini isteri kita dah tanya, abang makan ubat, abangnya nak makan ubat. Tu dia isteri dia tanya, tak tanya pun apa semayang, macam mana semayang. Nah, lepas tu kalau isteri tanya gitu tuan-tuan cakap, kalau kau tanya aku makan ubat, aku nikah sama lagi. Ada apa dia? Nah. Isteri bercakap, kalau kau nikah aku kerak, biar je lah. Dia cakap lebih. Aku tahu mungkin kau semua nakut lah ke. Nah, termasuk aku sekali lah. Nah, maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak istiqamah sampai mati. Nah, kita nak istiqamah sampai mati. Sebab istiqamah itu juga lah di antara ciri-ciri boleh masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Bilal bin Rabah. Nah, dia Bilal kalau banding dengan tuan-tuan kerja hebat tuan-tuan lah dengan Bilal ni hamba. Hebat tuan-tuan lah kerja hebat. Kalau kira logik tuan-tuan. Tapi Bilal ahli syurga tuan-tuan. Kita boleh tentu syurga lagi. Istiqamah dia apa? Wudu je. Batal wudu ambil semayang. Dah ambil semayang sebagai sunat 2 rakaat. Kita ni hebat, berasa hebat. Syurga tak mana lagi. Angin, ego, sombong, akak, samseng, debek, kemah. Ni, puasa apa dunia ni ada jawatan sikit puasa kemana. Ni, kita dengar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian masuk syurga, sebahagian lagi masuk neraka. Kita sombong lah. Nah, jadi kita nak istiqamah dalam amal. Begitu juga dalam baca Quran, tuan-tuan bacalah. Baca Quran sikit-sikit, baca Quran, jangan baca banyak-banyak. Kalau tuan-tuan baca banyak-banyak, tuan-tuan masuk syurga dulu pada aku. Baca sikit-sikit je. Nah, baca sikit-sikit. Jadilah asalkan kita ada Quran. Sebab Quran menjadi saksi dan hujah kita di akhirat nanti. Akan menjadi hujah kita di akhirat. Tuan-tuan aku mana-mana pun tuan-tuan nama Muslim, tuan-tuan tak boleh lari daripada Quran. Saya pergi hospital tu kadang-kadang tengok Quran ada atas meja. Nah, saya tanya, apa sempat kau baca Quran? Tak ada. Habis tu Quran tadi ambil berkat je. Tak ada. Ambil berkat. Masa sakit ingat kau Quran ambil berkat, tak baca. Nah, masa sehat lagi tak baca. Nyanyi gitu. Jangan tak baca tu. Baca. Tuan-tuan pagi sebab tu Allah sebut apa? Innal Qur'an apa ayat dia tu? Allah nanti ingat. Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda, kata Allah. Quran ni kena baca pagi, fajar, sebab akan disaksikan oleh para malaikat. Allah suruh baca Quran waktu fajar, waktu pagi. Mana tuan-tuan sudah semayang subuh, ambil Quran baca semuka pun tak apa. Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda, saksi oleh para malaikat. Dan sebut di waktu fajar itu. Waktu lain tak apalah. Ada masa baca tak baca, tak apa. Nah, tapi waktu fajar itu Allah sebut. Baca dulu, baru dikira. Baru insya-Allah kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Balik kepada kitab kita. Balik pada kitab ni saya je lah. Tuan-tuan tengok saya. Nah. Mana dah tak tahu. Cuba cari dia. Sedang arti mendekatkan atau menyesuaikan ialah berupaya menghampirkan sesuatu yang dilakukan kepada yang dimaksudkan. Berupaya menghampirkan sesuatu yang dilakukan kepada yang dimaksudkan. Menghampirkan kepada sesuatu yang kita nak buat. Ada. Mana kita mendekatkan perkara yang jauh. Dalam amalan ini, amalan kita kena istiqamah, kita kena buat.
Kita kena cari keredaan Allah, kita kena niat lillahi ta'ala. Ada. Kita buat sekadar mana yang mampu. Sekadar mana yang. Macam tuan-tuan dalam bulan Ramadan, tuan-tuan gaji semayang witir. Nah, 3 rakaat. Bulan sekarang ni tuan-tuan buat 1 rakaat pun tak apa. Boleh kan? Sudah semayang isyak, semayang ba'diyah, semayang witir 1 rakaat, jadilah. Asal tu kemampuan. Allah tanya, kenapa kau buat 1? Itu je kemampuan aku ya Allah, masuk syurga. Jangan main-main. Nah, daripada tak buat langsung. Yang tu tanya, kenapa kau tak buat sedangkan kau tadi main golf? Allah tak larat tuan. Duduk situ je lah. Tak masuk neraka lagi, duduk situ dulu. Orang yang masuk semayang witir tu istiqamah. Nah, takkan 1 rakaat pun tak boleh nak buat witir. Dia semayang qiyamul lail ni, malam ni. Nah, dia tahajud lain. Qiyamul lail selepas pada isyak tu kira qiyamul lail lah. Tak qiyamul lail. Tu tak larat nak semayang 3 rakaat takut patah kepala lutut. Semayang 1 rakaat. Nah, nak buat. Kalau Allah terima, tak terima, tidak salah sebab aku semayang. Wa aqimus salata li dzikri, dirikanlah semayang untuk mengingati aku. Aku semayang ya Allah 1 rakaat. Oh, dia ni istiqamah. Masuk syurga bersama dengan saya. Lewat seminit aku duduk. Tak ada dia. Syurga ni pakat nak belaka tuan-tuan. Ada. Habis itu. Kedua-dua macam sikap ini perlu ada bagi orang yang beriman yang lurus, lagi sentiasa waspada dalam melaksanakan amalannya. Ingat amalan ni bukan amalan dia terbagi pada 2 lah, amalan khususiah dan umumiyah. Nah, khususiah tu yang berbentuk semaya, belajar ilmu, zikir, baca Quran. Yang umumiyah yang tuan-tuan kerja, JKR. Nah, kerja kita. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai sembahyang, bertebaran di atas bumi Tuhan, cari rezeki Tuhan. Ni, cari rezeki Tuhan. Lepas tu tuan-tuan dapat pahala. Kita umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan sebenarnya paling mudah dapat pahala Allah SWT. Dengan kita buat kerja gini pun kita dapat pahala. Nah, lagilah kalau kita buat betul-betul benda yang khususiah, ibadat khususiah pula, sembahyang berjemaah waktu zuhur, lepas tu nak balik tadi asar 4:30 kita keluar pejabat, nanti jam lah apa semua, baik aku semayang dulu daripada jam. Ada. Oh, itu besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, istiqamah yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadisnya ialah apa tu? Ialah ketekunan. Kenapa aku tak boleh baca Jawi? Ketekunan dan keteguhan dalam iman menuruti tuntutannya, tuntutan syariat. Rajin, rajin teguh. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah letakkan pendirian kita teguh. Kita tidak goyah. Kita tidak goyah, kita tidak lalang. Lalang ni maknanya orang situ dah. Situ lalang. Nah, tak kuat itu dia bersakut. Kuat itu dia bersakut. Cakap sih. Nah. Cakap tak sempat bikin. Nah. Lalang. Tak teguh. Muzabzabina baina dzalik. Munafik seperti lalang. Nah. Sekejap lagu ni tak istiqamah dalam percakapan. Nah, pengertian dan hakikat yang sebenarnya pada bila-bila masa. Menuruti tuntutannya, pengertiannya dan hakikatnya yang sebenarnya pada bila-bila masa. Duduk di mana-mana pun kita begitu. Kita beriman dengan Allah, beriman dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak tukar akidah kita dengan sesuatu benda yang mendatang yang boleh merosakkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi istiqamah itu tidak mungkin wujud pada seseorang kalau hatinya belum dapat dibersih dari unsur-unsur yang menodainya atau yang mengganggu tauhidnya. Tak boleh. Nah, tidak mungkin wujud istiqamahnya kalau hati dia duk main taradud, sifat berbelah bagi. Betul ke? Tak ada. Ada sifat taradud, berbelah bagi. Nah,
Maka tuan-tuan tu duduk berjuang lah. Saya ni sekat sebenarnya tuan-tuan nak cakap tapi duk tengok takut ada SB. Mana tahu takut kena gam pula kan. Tapi nak ceritanya istiqamah ni tuan-tuan, mana kalau dia hati kita tak bersih, kita tidak buang daripada jiwa kita sifat taradud, sifat berbelah batin, maka dia tak ada istiqamah. Tak ada. Sebab bila orang istiqamah ni tuan-tuan, bila orang istiqamah ni, dia sanggup berhadapan dengan apa jua yang mendatang. Dan orang istiqamah ini sentiasa kalau dalam perjuangan, dia akan dibenci, dia akan dipulau, dia akan dikutuk, dia akan dimaki. Nah, orang yang istiqamah. Nah, tak betul perjalanan kamu, sedangkan kita berpandu kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama yang berjuang di atas dasar Islam yang sebenar. Tidak, kita susah. Sebab tu dia sebut sini, tuan kita sebut. Tidak mungkin wujud pada seseorang kalau hatinya belum dapat dibersih dari unsur-unsur yang menodai atau yang mengganggu tauhid, sehingga ia menjadi orang mukmin yang setia. Sehingga dia akan menjadi seorang mukmin yang setia. Yang duk ganggu gugat dalam hati dia, yang duk mari rasa tak betul, ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul dan sebagainya. Mana? Kena buat. Sebab tu Nabi tinggal pada kita dua perkara. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih. Tidak aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi kamu berpegang kepada dua perkara ini, kamu tidak kesesat sama bila-bila. Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ni kita tak reti, tuan-tuan macam orang Melayu mana reti Quran. Saya lainlah Arab. Nah, tapi kita baca Quran, Allah bagi hidayah kepada kita Quran dari segi kita baca. Nah, ada banyak orang tanya, Arab mana ustaz? Aku geram kata. Nah, dia tengok aku rupa Arab. Cakap Arab Kelantan. Oh. Dia pun anggap. Tak tahu anggap tu betul ke tak, Allah alam. Dia faham ke tak tahu. Dia nasib baik tak tanya Kelantan kat mana. Kan orang Kelantan ni dia RM1, RM2, RM3. Saudi bila kanan duit RM1 je. Tahu tak apa. Balik. Sehingga ia menjadi orang mukmin yang setia dalam melaksanakan segala tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setia. Sebab istiqamah walaupun kesannya dapat dilihat pada amal, tetapi sumbernya atau asalnya adalah dari keseluruhan hati di atas dasar tauhid, di atas tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nampak. Tapi dia daripada tauhid dalam mana? Ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak goyah. Walaupun orang tengok oh hebat amalan dia, tapi jadi munafik. Seperti mana Abdullah bin Ubay semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak pernah semayang belakang Nabi. Kita tak pernah semayang belakang Nabi, tapi kita konsisten sampai mati beriman dengan Allah. Istiqamah kita dengan iman, tauhid kepada Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nak ikut sunnah Nabi. Tuan-tuan ingat sunnah Nabi ni berapa? Ada orang sunnah Nabi menikah dua. Dia kira menikah dua je, rokok dah isyak. Nah, rokok dosa weh jangan main. Hari ni saya nak sebut, tuan-tuan ikut dia, nak marah-marah. Nah, dia kata tak apalah, hak lain tak boleh buat, hak ni boleh buat, sunnahnya nikah dua. Nikah dua, nikah sunnah. Nikah dua ni kemampuan. Tuan-tuan ada kemampuan lebih, nikah dua. Tak ada kemampuan, nikah sunnah. Nikah satu tu pun sunnah, tuan-tuan jangan main. Tidak sunnah Nabi ni pakai serba sama tawakkul, tasbih sama kepala lutut, jangan sama banyak dengan perut. Tidak. Kenapa? Sunnah Nabi, apa yang kita buat selagi tidak bercanggah dengan syariat Allah adalah sunnah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk pergi hijau pakai tai. Tak apalah, tak apa pakai tai. Asal semaya suruh. Jangan pakai dua tai. Pakai suruh, tak semaya suruh. Dia pakai dua tai. Satu depan, satu belakang. Gila nama dia. Nah,
Lagi lah tuan-tuan nak kerja apa pun lagi atas dunia. Kerja tu kuat molek-molek. Kita dapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, subuh jaga, zuhur jaga, asar jaga, setiap waktu kita jaga. Dalam hati kita ni nak sembahyang Jumaat ni. Tak ada hari tu, tak apa. Jangan tinggal langsung jemaah. 5 waktu tak ada langsung, 5 waktu sehari tu tak ada langsung sembahyang berjemaah. Jangan. Nah, jangan. Biar ada Jumaat. Nah, tuan-tuan balik ke rumah tak ada, balik ke rumah telefon isteri. Lalu ni handphone ada, tanya isteri, sembahyang zuhur tak sembahyang asar? Belum bang. Okey, tunggu abang. Abang tak penat ke? Tak apa, saya penat awak jadi imam. Apa susah? Nah. Kau buatlah kalau kau cerita. Maka kita boleh ada ruang. Jangan tak ada langsung tuan-tuan. Jangan tak ada. Nah, istiqamah kita mesti ada dalam ibadah kita. Baca Quran kita sekali. Sebab tu tuan-tuan saya galak tu baca Quran. Biar kita tak erti makna tak. Baca. Baca surah Qul Huwallah tak apa, baca Inna Athaina tak apa. Ini Qul Huwallah pun tak baca. Sebab tu saya sebut dah dulu. Kalau kita tak mampu baca Baqarah, Ali Imran, kita baca surah-surah yang mampu. Ada. Surah apa yang kita mampu? Wadduha tak mampu. Qul Huwallah tak mampu. Fatihah tak mampu. Fatihah pun tak mampu. Baik mampus daripada apa? Sungguh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah letih. Tapi buat kedai mamak tadi 3 jam tak betul. Nah. Baca. Qul Allah baca 3 kali tu. Baca. Kita tak mampu. Kita tak tahu makna tak. Quran ini dia lain daripada yang lain. Hidayah dan petunjuk Allah daripada kita baca. Tak erti belajar. Nah, tak erti belajar. Jumpa tu imam. Ini kawan tu imam 7 tahun, 8 tahun. Tapi tak pernah minta tu imam tolong dengar Fatihah. Duk adik belanja tu imam kedai mamak ni. Tu imam mati cepat gitu. Sebab tu belanja nasi goreng kambing. Pernah makan nasi goreng kambing? Ha. Tuan-tuan ikut saya sekali, saya ajar kat mana. Nah, nasi goreng kambing. Dia goreng nasi tu, dia bubur kambing atas. Tapi cepat mati. Ini tu ajak tu imam makan. Tapi tak pernah mam dengar Fatihah saya mam. Nah, saya ni nak sembahyang tak tahulah rasanya macam tak betul. Jangan duk rasa agak kita rasa betul. Imam dengar. Lainlah kalau tu imam tu tak betul juga. Nah, ada tu imam tak betul juga tuan-tuan jangan main-main. Dia rasa dia betul. Habis itu. Balik pada kita. Tauhid yang difahami dari ayat Allah innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Inilah yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana mereka yang telah istiqamah yang lurus pada jalan tauhid yang kekal, menurut falsafahnya tidaklah lagi mahu berpaling kepada yang lain. Tak ada. Kita sor ada tauhid pada Allah satu, tidak tauhid kepada yang lain. Makna kalau kita tak beriman dengan Allah, tidak boleh beriman pada makhluk yang lain adalah. Boleh beriman pada makhluk yang lain sekadar mana yang Allah izin. Beriman dengan Nabi, beriman dengan mereka, beriman dengan qadar, setakat itu. Allah izin. Kalau kita maknanya kita tidak boleh menyekutukan Allah. Maknanya mengutuhkan Allah ni menduakan Allah. Ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Dia panggil syirik. Menduakan Allah adalah syirik. Menduakan isteri harus. Tu kalau kau berani. Nah, cakap hukum je. Nah. Orang lelaki bila bunyi kahwin dua kan, lego. Angin macam orang sakit, orang Kelantan dulu. Dia sakit tau. Bila dia sakit, orang pergi mati teri. Oh, sedap. Balik ke teri duduk 2-3 hari demam balik. Macam tuan-tuan lah. Beranak sekali menikah dua, segar. Nah, dia tak boleh buat. Nah. Sama lah aku pun lagu tu juga. Aku tunggulah insya-Allah bila tahu. Mana? Bidadari duk tunggu, tak apalah. Kau siapa sini nak nikah dua kat tangan? Sungguh tanya ni. Tak ada seorang habuk. Astagfirullahalazim.
Oh. Allah. Tak apalah. Nah. Kalau tidak boleh dah jumpa sekejap mana dia. Tanya ilmu-ilmu lagu mana dia. Tak apalah. Kita pakat gitu belakang insya-Allah. Mana dah? Hati yang telah tegak dan lurus atas dasar ma'rifatullah atau mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah makna mengenal Allah. Makna kita tauhid hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Batu kita main mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita tak berubah. Perjuangan kita seperti perjuangan yang dituntut oleh Allah dan perjuangan yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan wajib berjuang walaupun tuan-tuan kerja JKR. Berjuang untuk apa? Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas bumi Allah. Wajib. Sebab sunnah Nabi buat. Tak kalau tuan-tuan hanya nak setakat sekadar semaya, puasa, haji ni mesti haji ni. Haji setakat tu je. Tak sempurna. Sebab Nabi bermati-matian menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di atas bumi Allah. Wajib kita mencakap pada orang tentang Islam walaupun sepatah. Ada. Qulil haq walau kana murra, berkatalah benar walaupun sepatah. Walaupun pahit, walaupun orang tak suka. Nah, kata Islam. Tuan-tuan kerja jika sekadar mana yang tuan-tuan boleh cakap. Allah ni ada FB, guna FB untuk agama. Nah, bukan guna FB untuk cari amoy. Dia tengok orang mana like dia, oh cantiknya. Nah, saya doa, Tina doa, takut ada sekali saya approve dia. Rupanya tunjuk dada, tunjuk punggung. Tapi sebelum delete tu tengok dululah. Tengoklah sebelum delete. Buat-buat dulu. Okey, kita nak buat begitu ya kan. Allah delete. Astagfirullahalazim delete. Nampak keras itu. Dosa situ. Berat. Jadi guna untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kita untuk agama Tuhan. Biar kita duduk atas sebab kita kenal Tuhan, ma'rifatullah, kita kenal Allah. Nah, kita tahu dosa dan pahala. Pak dosa tu buat. Tetapi kita tak boleh lari daripada dosa. Orang yang paling baik ialah orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'u at-tawwabun. Wa khairul khata'i at-tawwabun. Ada. Semua Bani Adam dosa berlaku. Sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah kita dalam taubat. Nah, siapa kita, muda ke tua ke, asal nama mukmin, tak boleh lari daripada taubat. Maknanya istiqamah di dalam taubat kepada Allah. Sipir orang berdosa ni tuan-tuan, semua masuk neraka belaka. Sipir dosa ni masuk neraka. Siapa yang tak berdosa? Nabi ya. Orang lain berdosa belaka. Orang lain semua berdosa belaka. Setiap orang yang berdosa duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki balik amal ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang paling baik istiqamah. Atau kita duduk istighfar sama astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ada orang yang tak berdosa beristighfar, tuan-tuan Allah angkat darjat dia seperti Nabi maqam mahmudah. Tapi orang berdosa seperti kita ni, Allah ampun dosa kita. Allah ampun dosa kita. Sebab tu Allah jamin, Nabi beri jaminan umat Nabi Muhammad masuk syurga belaka. Umat Nabi Muhammad masuk syurga belaka. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat aku masuk syurga belaka. Kecuali kalau tuan-tuan di sini umat Nabi Daud. Ada sini umat Nabi Daud? Ada? Tak ada. Kita umat Nabi Muhammad belaka tuan-tuan. Tak, umat Nabi Muhammad belaka. Masuk syurga tuan-tuan. Sebesar zarah kita buat pun Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Nah, kita beri jaminan insya-Allah, maknanya kita yakin dengan amalan yang kita lakukan, kita istiqamah dengan apa yang kita buat itu, insya-Allah kita masuk syurga. Masuk syurga tu. Nah, masuk syurga. Nak cerita rahmat Tuhan yang supaya kita cerita dah pelacur tu. Ada zaman Bani Israel dulu. Dia pelacur. Pelacur ni memang tak ada baik langsung.
Bila dia jumpa dengan anjing yang dahaga, anjing sedekah air tanam patu jilat, kesian dia, mari kesian. Dia ambil air bagi ke anjing. Anjing minum kenyang. Tak jenis nata anjing. Bukan terima kasih kak. Tidaklah. Terima kasih kak. Suka. Tak tahu nak buat apa dah. Lalu dia pun suka. Mati dia. Akhir malaikat tu cari jahat penuh dalam hati. Cari baik tak jumpa. Allah kata sela lagi tengok kebaikan. Ada dua kebaikan. Pertama, dia ada rasa ihsan, rasa kesian belas, dan dia beri minum air kepada anjing. Tuan-tuan, beri minum air kepada anjing masuk syurga tau. Kalau beri minum air ke aku, nah, ada satu surau tu, dia tak letak air ni, dia letak oreng. Mana syurga tu, surau tu masuk syurga belaka tu. Saya gigit, oh, oreng. Ni air kosong aku baru. Surau apa nama dia? Surau orang Semelawati apa sama siapa? An-Naim, surah An-Naim, surah Jemaah An-Naim. Orang tu saya pergi ceramah situ ada orang. Nah, lah tu. Okeylah tu dia. Jadi maknanya tuan-tuan, semua masuk syurga. Bayangkan dia hanya beri minum air kepada anjing. Dengan rahmat Allah masuk syurga. Rahmat Allah masuk syurga. Lagilah umat Nabi Muhammad istighfar, selawat Nabi, rindu Nabi. Kita ni dengar orang ada sebut, Allah Datuk Guru tu mimpi 5 kali 6 kali bertemu dengan Rasulullah. Aku nak juga. Tapi mu tak buat seperti mana Datuk Guru buat. Macam mana tuan-tuan nak bertemu dengan Rasulullah? Selawat banyak-banyak. Setiap masa, setiap saat, setiap waktu selawat ke Nabi, rindu Nabi, nak duduk dengan Nabi. Akhirnya tuan-tuan bertemu dengan Nabi dalam mimpi nanti kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, supaya kita mati air 2-3 bulan dia teringat, dia bayar rumah dia. Bayar di rumah ni tak, balik rumah bayar dia rumah beli ke Allah, rindunya mak air. Kita pun tidur, malam tu mimpi, Allah mimpikan kita bertemu dengan mak dan ayah dalam kubur, di mana-mana tempat. Bangun suka dengan Allah lah, aku jumpa dengan mak dalam mimpi lah weh. Sebab kita nak teringat ke dia. Siapa kita teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa ingat Nabi, sebut Nabi sekali, Allah beri rahmat kepada kita 10 kali. Kalau kita sebut berkali-kali rahmat Allah meliputi seluruh jiwa raga kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada halangan bagi Allah untuk kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak tuan-tuan. Ini kita nak. Kalau dunia kita boleh bertemu dengan Nabi, insya-Allah di akhirat nanti kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah dalam amal ibadah kita. Allah, habis dah waktu. Tak ingat. Setakat tu dulu kita sama bulan depan. Nah. Tak boleh lebih-lebih. Tuan-tuan ngaji banyak-banyak tak apa, tapi lawan tubuh. Bila ilmu banyak. Okay, insya-Allah belakang tu ada produk saya lah. Macam biasa bagi di sini. Tuan-tuan tengoklah. Minyak zaitun, madu. Bagi siapa-siapa yang tak boleh bermadu dan dimadukan, maka minum madu cukup. Ada madu saya itu madu longan, madu longan. Yang lain itu, kalau tuan-tuan ada nak bagi sumbangan untuk kerja-kerja Islam dan ma'atafi saya, boleh insyaAllah ada zakat sikit sebanyak boleh membantu. Kebetulan bulan Ramadan bawah ini tak banyak kita dapat, hanya sangat sumbangan-sumbangannya. Jadi kebetulan ma'atafi saya ini pun tidak mengharapkan dengan yuran pelajar-pelajar. Sebab kadang-kadang pelajar saya ni memang ada waktu 50 sebulan. Tapi kalau anak ada 3 orang, kita ambil 100 orang. 150 orang kita ambil. Itulah kalau tuan-tuan boleh membantu sikit, insya-Allah. Sebagai sebagai jalan ganti tuan-tuan di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in wa atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah. Oh, saya lupa saya. Saya ada buat korban di Kamboja 350. Kalau di Indonesia ni 600. Jadi kalau tuan-tuan rasa berminat untuk buat di Kamboja korban, boleh berhubung dengan saya lah melalui WhatsApp nombor handphone saya atau WhatsApp saya 019 276 9972. Dan 350 saja. Dan korban tu tuan-tuan kat mana-mana tak apa, yang penting lillah ta'ala. Cuma tuan-tuan buat di Kamboja tu, kalau tuan-tuan nak bersama dengan saya di sana pun tak apa, tuan-tuan bagikan amanah kepada saya tunaikan insya-Allah.
Dan saya dah 2-3 tahun ini asyik di Kemboja lah, buat di Kemboja. Sebab saya selalu ke Kemboja. Sebulan, 2 bulan sekali saya ke Kemboja bawa projek untuk telaga, buat telaga kepada masyarakat sana. Sehingga kadang-kadang dia orang minta ceramah. Saya ceramah bahasa Melayu, dia bahasa Kemboja. Tak apa faham, mana translate. Saya tanya orang sana macam mana saya nak ceramah dalam Kemboja. Dia cakap kalau ustaz ceramah dalam Kemboja, kena nikah dengan Kemboja. Aku tak boleh. Salahnya, kalau boleh lama dah. Tak apalah, itu buah je lah. Tapi itulah kalau tuan-tuan nak buat korban, insyaAllah 350 insyaAllah. Wallahu a'lam.